بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. الحمد لله حمدا وشكرا لله، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita berbagai nikmat. Dan jikalau kita hitung dan bandingkan seluruh nikmat-nikmat itu dengan amalan dan ketaatan kita kepada Allah, maka tidak akan pernah sebanding. Selawat dan salam atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ke atas ahli keluarga baginda, para sahabat dan orang-orang yang mengikut jejak langkah baginda hingga ke hari kesudahan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada minggu yang terdahulu kita telah sampai kepada ayat yang ke-207 dalam suratul Baqarah. Mana ayat tersebut telah menerangkan kepada kita, wa minan nasi may yashtari wa minan nasi may yashri nafsahu. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dan di antara manusia ada yang mengorbankan. Wa minan nasi may yashri nafsah. Dan sebahagian daripada manusia, artinya ada sebahagian daripada manusia, sebahagian manusia yang beriman, ada di kalangan mereka yang menjual diri mereka. Yashri makna beli ataupun jual, boleh pakai belaka. Ada dengan maksud menjual juga. Seperti mana yang berlaku pada kisah Nabi Yusuf AS, apabila orang yang berjumpa dengan baginda menjual baginda dengan beberapa dirham. Wa syarauhum bisamanin bakhsin darahim ma'dudah. Lalu orang tadi menjual. Kataan syarau di situ dengan maksud menjual juga. Dan juga membeli juga menggunakan perkataan tu juga. Jadi jual belilah. Menjual diri mereka ibtigha. Yashri nafsahu ibtigha mardatillah. Mereka menjual diri mereka tidak ada lain melainkan untuk ibtigha, untuk menagih ataupun untuk meraih mardatillah, redha Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila seseorang mengatakan, bila seorang kata dia menjual, di sana ada benda yang dijual dan ada harga yang dijual. Maka di sini disebut menjual diri. Menjual diri dengan beberapa harga. Ada orang kata, orang puan tu dia jual diri dia. Makna dia menggadaikan diri dia dengan beberapa harga. Tapi dia jual kehormatan dia jual diri dia tadi dengan nilaian yang sedikit, iaitu nilaian dunia. Jadi dia menyerahkan diri dia kepada seseorang untuk mendapatkan nilaian dari segi jualan dia tadi. Nah, jadi orang macam ni dia menjual diri dia untuk beberapa harga.
Jadi menjual diri dia. Jadi ada orang yang menjual diri dia. Mana menyerahkan. Bila kita jual diri kita, makna apa? Serah. Nak buat benda. Nak serah belaka. Itu makna kita jual diri kita, makna kita serah belaka. Kita surrender dah. Serah diri kita. Orang yang jual diri dia, macam orang puang yang jual diri dia, mana dia menyerahkan diri dia kepada orang yang membeli diri dia. Jadi ada orang yang jual diri dia dengan harga yang paling tinggi. Ada orang dia jual harga dia, diri dia ni, dengan yang paling tinggi, iaitu dengan mardatillah, iaitu dengan redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu redha yang paling tinggi, harga yang paling tinggi. Itu dia menggadaikan diri dia tadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jual diri dia kepada Allah. Dia buat sesuatu ataupun nilayang hidup dia tadi, serah kepada Allah. Dia jual diri dia kepada Allah. Itu menjualkan diri untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua kisah berkenaan dengan penurunan ayat ni. Dua yang berkaitan, dua kisah. Yang pertama berkenaan dengan kisah Suhaib Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi merupakan salah seorang sahabat. Digelar Suhaib orang Rom. Rumi. Suhaib ni. Suhaib orang Rom. Maknanya kalau kita kata bahasa kita, Suhaib orang putih. Orang Rom ni orang putih maknanya. Sebab dia tadi rambut merah, dia katakan, dia ceritakan bahawa dia ni rambut dia perang dan kulit dia cerah macam orang putih. Dan dia pula cakap telur orang putih. Orang Rom. Jadi Suhaib Ar-Rumi ni dia merupakan anak Sinan. Sinan ni adalah seorang penguasa Iraq. Asal dia keturunan Arab. Apabila orang-orang Rom serang Iraq, jadi Iraq tadi duduk bawah kekuasaan Rom Timur. Dia panggil Byzantium. Byzantium ni Rom Timur. Termasuklah Syria, Yaman. Itu Rom Timur. Sebahagian daripada Turki. Itu Rom Timur. Adapun sebelah sana Itali semua, itu Rom Barat lah. Jadi sebahagian daripada Rom tu, jadi Rom Timur tu, jadi apa ni, Suhaib ni, dia, ayah dia tu kalah. Keluarga dia tu kena serang. Pemerintah Iraq masa tu kena serang. Kemudian tanah Iraq tadi dikuasai oleh orang Rom. Lalu dia dicolek. Maknanya dijadikan hamba. Asal dia anak pemerintah. Jadi bila dia duduk dengan orang-orang Rom ni, maka lidah dia, pelak dia tu memang jadi macam orang Rom. Sedangkan dia sendiri asal dia darah orang Arab. Kemudian dia duduk dibesarkan selama katanya ada 20 tahun. Dia besarkan dengan keluarga orang putih, keluarga orang Rom ni. Kemudian dia satu hari dia mendengar seorang pendeta Nasrani sebut bahawa akan zuhir seorang Nabi akhir zaman di Mekah ketika itu. Lalu dia cuba melepaskan diri daripada perhambaan tadi. Kemudian dia dibeli oleh seorang pedagang Arab. Kemudian dibebaskan, dibawa ke Mekah. Kemudian dia berdagang. Dia buat niaga. Dia start niaga ni akhir-akhirnya jadi orang kaya dia di Mekah. Tapi orang gelar dia orang putih lagi. Orang gelar dia Suhaib Ar-Rumi. Suhaib orang Rom. Orang gelar dia tadi. Sedangkan dia sendiri pun darah Arab asal. Sebab apa? Sebab telur dia, rambut dia, kulit dia tu macam orang Rom. Dia daripada kecil dah duduk dengan orang putih. Cakap pun telur dah. Kita pergi ke satu tempat di Afrika, di mana ada di situ orang-orang Melayu, keturunan Melayu dulu yang kena buang masa British. Kulit dia macam kita, tapi cakap Melayu tak boleh sepatah orang. Tak boleh. Dia dengar kita cakap, dia kata untuk nenek dia cakap gini dulu. Tapi dia tak boleh cakap dah. Sebab dia celak mata orang cakap Afrika. Celak mata orang cakap Afrika. Jadi dia tak boleh cakap Melayu.
sekalipun dia darah Melayu. Juga kita pergi di Ceylon, di Sri Lanka, ada satu perkampungan Melayu. Orang Melayu yang lari ke Ceylon, ke Ceylon, ke Sri Lanka. Juga begitu. Walaupun dia Melayu, tapi tak boleh cakap Melayu. Ada boleh pun telur-telur juga. Macam kita lagi ada tempat-tempat orang Melayu yang lari ketika zaman penjajahan Pulau Christmas di Australia. Mak ayah dia boleh lah cakap Melayu, tapi dia pun tak boleh dah cakap putih hari-hari dah. Sebelah dia tu Pulau Kelapa. Akhirnya jadi Cocos Island. Pulau Cocos Island tu, itu memang orang Melayu asal situ. Tapi bila dijual dia jadi janah jajahan Australia, jadi sebahagian daripada negara Australia, tapi dia cakap Melayu pun tak boleh dah. Itu contohlah. Begitu juga yang berlaku pada Suhaib Ar-Rumi ni. Sekalipun dia kata dia keturunan Arab, tetapi dia sudah telur cakap Rom, cakap orang putih tadi. Tak tahulah ketika itu dia gunakan bahasa Greek ke bahasa Inggeris ke, tak tahulah. Tapi bahasa Rom, bahasa Barat maknanya. Dia ada gelar. Kemudian dia pergi ke Mekah. Dia pergi ke Mekah ni saat ni sebab dia tunggu Nabi Zuhair. Sebab dia dengar cerita bahawa Nabi akan Zuhair di Makkah. Maka dia pergi ke Mekah, berniaga di Mekah. Tapi matlamat dia bukan nak cari kekayaan, tetapi nak tunggu Zuhair di Nabi akhir zaman. Bagaimana pendeta Nasrani tu bagi tahu ke dia. Kemudian dia niaga jadi seorang yang kaya. Maka lepas tu Zuhair lah Nabi. Dia pun pergi pada Nabi, menyatakan, kemudian mengucap di hadapan Nabi. Dia pergi dengan Ammar bin Yasir, kawan dia, sahabat yang bernama Ammar bin Yasir. Dia pergi kepada Nabi, kemudian menyatakan keislaman, lalu dia nak hijrah. Lepas lama Islam tadi berkembang dan sebagainya, perintah hijrah keluar, turun perintah hijrah, lalu dia nak hijrah. Bila dia nak hijrah, orang Quraisy bakit. Orang kafir Quraisy ni dia bakit. Dia kata, mu dulu mari Mekah ni agak ring, dia kata. Tak, seorang yang fakir. Mu mari Mekah ni tak ada benda. Batu mu nega, kami lindungi harta kamu, kami lindungi perniagaan kamu, maka kamu jadi orang kaya. Mu jadi orang kaya. Lepas tu mu nak hijrah pula. Dengan harta ni mu nak lari daripada Mekah pula. Tu orang Quraisy kata. Orang Quraisy kata pada Suhaib. Dia kata, mu dulu mari dak rok cetong. Mari seorang fakir di Mekah ni. Kemudian mu niaga kami lindungi perniagaanmu. Mana kami dak kacau perniagaanmu. Mu niaga kemudian mu jadi salah seorang daripada orang kaya di Mekah ni. Dah lepas mu kaya, mu nak tembak lari gitu je dengan harta mu. Jadi Suhaib Ar-Rumi ni tujuan dia pergi ke Mekah, bukan dia nak jadi businessman, bukan dia nak jadi orang kaya, jutawan, bukan. Kebetulan jadi nega. Tapi dia tunggu-tunggu di Mekah tu, pada Masjid Iraq tu ada seorang pendeta Nasrani khabar awal dah. Khabar awal dah dia kat gini di Mekah kat gini tu baik. Jadi orang Nasrani ni, orang ahli kitab ni, dia tahu Nabi nak tubik, tapi dia susuk. Dia tahu Nabi nak tubik, nak keluar ni Nabi, nak istihar Nabi. Sebab tu kita tengok tiba-tiba ada 3 puak di Madinah. Mari mana orang Yahudi 3 puak di Madinah? Qainuqa, Nadir, Quraizah. 3 bani, 3 puak di Madinah tu. Mari mana? Tak ada kisah apa Madinah tu ada orang Yahudi. Kita tahu orang Yahudi, Bani Israel daripada Mesir diambak oleh tentera Firaun kejar. Dibawa Nabi Musa menyeberangi Laut Merah menuju kepada Palestin, menuju ke Syam. Tak ada kisah pun tiba-tiba ada 3 cotek di Madinah. Mari mana puak ni? Dia tahu sebabnya Nabi akhir zaman akan tubuh negara Islam, dia tubuh di Madinah tu.
Bak tu dia mari hijrah duduk di Madinah. Bak tu dia bila perang dengan orang Arab, dia kalah, dia kata kat gi tu baik Nabi akhir zaman kat gi parok kamu. Tak. Maka dia akan menghancurkanmu sebagaimana Allah menghancurkan kaum Ad dan kaum Iram, mana kaum-kaum sebelum tu. Jadi orang Madinah ni, orang Yasrib ni, dia dengar semua dalam telinga dia. Pok-pok ni asal kalah kok, dia kata gitu baik Nabi akhir zaman mu tahu kan. Tak. Jadi bila dia haji, Nabi nyatakan kenabian Nabi, mereka terus berbaiat kepada Nabi, dan bila Nabi hijrah, mereka terima Nabi. Sebab apa? Dia tahu mana? Orang Arab tak tahu. Orang Arab dia bukan ahli kitab. Dia tidak ada kitab sebelum tu. Adalah perbahasan menyebut bahawa sebahagian mereka mengamalkan agama Nabi Ibrahim asal, agama Hanif. Tapi maknanya tak ada Nabi khusus diturunkan kepada orang Arab ketika itu. Kalau Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ni untuk orang Yahudi, orang Bani Israel dulu tu. Kemudian baru lahir menjadi daripada Nabi Ismail jadi orang Arab. Jadi mereka tak tahu. Mereka tahu sebab orang Yahudi duk cakap. Nah begitu juga yang berlaku pada Suhaib ni. Dia orang Iraq. Walaupun dia darah Arab, tapi dia bukan ahli kitab. Tapi dia bila duduk di bawah Rom adalah beragama Nasrani. Orang Rom ni orang agama Nasrani. Dan bila Rom perang dengan Parsi, kalah Rom, Tuhan merakamkan, Allah merakamkan dalam surah Rom, ghulibatir Rom, telah dikalahkan Rom oleh Parsi tadi, dengan Parsi tadi fi adnal ard, pada tanah yang paling rendah. Bila orang kaji tengok tempat perang tu, maka di Jordan tu situ tempat yang paling rendah, tempat berlakunya perang antara Rom dengan Parsi. Jadi orang-orang Rom ni dia bukan orang macam Parsi. Orang Parsi ni dia Majusi. Dia sembah api. Tapi orang Rom dia orang Nasrani, orang Kristian. Sebahagian mereka ada lagi yang berpegang kepada Injil, yang tidak dirosakkan. Antaranya Buhairah yang buat biara tunggu Nabi lalu. Bila Nabi lalu dengan Abi Talib, dia suruh balik. Dia kata nanti orang Yahudi akan bunuh budakmu, anak daramu ni, jadi Yahudi bunuh. Sebab apa? Sebab ada ciri-ciri kenabian. Masa kecil ada dah awang lalu tak ikut atas kepala. Awang melitupi di atas kepala. Ini tanda kenabian tu ada. Maka bila Suhaib dengar cerita ni, dia pergi Mekah, dia berniaga dan kaya, bukanlah kali nak jadi jutawan. Tapi dia tunggu Zuhairnya Nabi akhir zaman. Bila Nabi Zuhair menyatakan kenabian, menyeru umat orang Quraisy kepada Islam, Suhaib yang ketika itu walaupun bukan asal orang di situ, dia daripada Iraq, mari duduk di situ, berniaga di situ, dia terus menyatakan keislaman kepada baginda Rasulullah. Tapi dia dihalang daripada hijrah. Dia dihalang daripada hijrah sebab orang Quraisy bakit harta dia. Mu nak sembah lagi bawa harta mu niaga sini. Lalu Suhaib tanya, dah gua nak cerita, mu nak ambil habis harta aku, lepas tu mu lepas aku hijrah? Boleh? Orang Quraisy kata, tak apa lah. Boleh? Kita ambil semua harta mu nak pergi hijrah ke anak mu lah. Tak. Tu Suhaib kata, kalau gitu mu tinggalkan aku kenderaan dan belanja aku hijrah dia. Hak lain mu ambil habis. Harta Suhaib yang banyak tu diserah belaka kepada orang Quraisy. Tinggalnya qada dia nak naik kenderaan pergi Madinah dengan belanja dia tengah jalan. Belanja perjalanan dia saja pergi ke Madinah. Tinggal qada tu saja. Hak lain dia kata dah mu nak suruh, mu nak sangat harta habis. Aku nak hijrah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai di Madinah, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar datang memuji perniagaan dia. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku mendengar Nabi SAW mengatakan bahawa telah beruntung jual beli Abu Yahya. Abu Yahya ni nama dia lah, nama Suhaib Ar-Rumi tadi, nama gelar orang dia. Nabi beri nama Abu Yahya.
Nabi kata telah beruntung. Cerita dia tu, jual harta dia, beri harta dia untuk selamatkan diri, bukan boleh, untuk orang Quraisy lepaskan diri dia untuk berhijrah. Dia beri semua harta dia. Cerita tu Jibril datang kepada Rasulullah, cerita pada Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan telah beruntung jual beli yang dilakukan oleh Abu Yahya, iaitulah Suhaib Ar-Rumi. Dikisah di mana seorang yang gadah harta dia, beri habis harta dia semata-mata nak ikut hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang kedua di mana berkaitan dengan benda ni, iaitu seorang sahabat, seorang sahabat Nabi ketika dia terlibat dalam perang ni, perang Badar, berlaku perang Badar ni, ramailah pembesar-pembesar Quraisy yang mati. Pembesar-pembesar kafir Quraisy ni, musyrikin ni, ramai hak mati masa perang. Jadi antaranya adalah seorang bangsawan yang bernama Abi Uqbah Al-Harith. Abi Uqbah ni dia mati. Dia mati, dia dibunuh oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Khabib bin Adi Al-Ansari Al-Ausi, iaitu daripada puak Aus. Dia orang Madinah ada dua puak Arab, iaitu Aus dengan Khazraj. Jadi dia daripada puak Aus, Al-Ansari Al-Ausi. Khabib ni dia bunuh Uqbah. Mati Uqbah ni, seorang pahlawan Quraisy. Tok Dekor dia mati sebab kena bunuh dalam perang Badar. Lepas tu oleh kerana ramai mati masa perang Badar ni, dia cuba buat helah. Dia kecek orang Islam. Dia kecek Nabi, dia kecek orang Islam. Dia atas surat, dia kata orang Quraisy ni beriman dah, percaya dah kepada ajaran Nabi, ajaran Islam. Maknanya orang Islam, orang Quraisy ni dah masuk Islam dah. Jadi dah masuk Islam, mu tolong atau utusan ajar kami Al-Quran. Dah sebab kita masuk Islam dah, dia kata dah, mu tolong atau utusan. Dia minta Nabi kirimkan utusan untuk ajar Al-Quran, untuk ajar Al-Quran. Kemudian Nabi mengutuskan 10 orang sahabat untuk pergi ke sana dan mengajarkan Al-Quran. Tiba-tiba mereka semua tadi dibunuh. Orang kafir Quraisy ni dia dendam dengan kekalahan perang Badar, maka dia cuba buat helah bahawa mereka sudah beriman dan minta utusan mari ngajar. Bila utusan mari ngajar, dia bunuh, dia serang, dia tipu, dia kecek. Bila dia bunuh tadi, maka terlepaslah seorang sahabat ni, Khabib ni, dia terlepas dengan kawan dia, dengan seorang lagi sahabat. Jadi bila Khabib ni dia terlepas dengan sahabat, tapi akhirnya dia terperangkap juga. Bila mereka dapat memerangkap Khabib, maknanya sahabat lain mati tapi Khabib hidup. Lalu orang Quraisy bawa balik Khabib. Bila bawa balik Khabib, dia buat ke mana? Dia tak bunuh sekarang. Dia tak bunuh, tapi dia beri kepada anak Abi Uqbah. Dia jual Khabib ni kepada anak Abi Uqbah. Abi Uqbah ni orang kafir Quraisy, bangsawan Quraisy yang mati kerana dibunuh oleh Khabib. Jadi Khabib bunuh Abi Uqbah ni. Jadi sebagai galang hati dia, bila dia boleh takat Khabib, dia tak bunuh. Dia tak bunuh Khabib, tapi dia ambil Khabib, dia jual kepada anak Abi Uqbah. Maknanya bunuh agwana ku andamu. Nah, ni hak bunuh ayahmu ni. Ni Khabib ni hak bunuh ayahmu. Maka bila diberi kepada anak diberi anak
beri Khabib tadi, sahabat Nabi tu, kepada anak Abi Uqbah. Lalu anak Abi Uqbah dia dak bunuh juga. Dia dak bunuh Khabib. Dan dia buat gua ni. Dia gatuk, dia salik Khabib tu di kayu. Mati situ. Dia lock mati situ. Dia seksa Khabib tadi. Lalu Khabib tadi dia ditangkap, dibawa oleh anak Abi Uqbah dan disalik. Disalik maknanya dibiarkan mati perlahan-lahan. Dia tak digantung di kayu, mati perlahan-lahan. Macam mana orang putih buat kepada Tok Janggut. Tak, dia gantung, mati situ. Ya, orang tengok belaka. Jadi disalik di situ, di pokok tu, mati perlahan-lahan. Siapa berita tu kepada Rasulullah? Siapa berita tu kepada Rasulullah? Bila siapa berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menawarkan kepada sahabat. Rasulullah kata, siapa yang boleh menurunkan Khabib daripada kayu tu, maka baginya syurga. Rasulullah buka kepada sahabat, siapa yang boleh buat turun mayat Khabib tu daripada salik tu, kayu tu, maka syurga bagi dia. Maknanya siapa yang nak syurga Allah, janji syurga daripada Allah, maka pergilah turunkan mayat Khabib tadi, yang sedang disalik, digantung di kayu, tak di pokok. Tak di pokok. Maka ketika Nabi tanya tu, bangun seorang sahabat bernama Zubair Al-Awwam. Maka Az-Zubair Al-Awwam bin Al-Awwam ni, dia bangun, dia kata, ana ya Rasulullah. Bila Nabi kata begitu, Zubair Al-Awwam ni, seorang sahabat bernama Az-Zubair ni, dia teguh bangun dan dia kata, ana ya Rasulullah, aku Rasulullah, aku ya Rasulullah, aku nak pergi. Bukan pergi jalan makan ni. Kerana Khabib tadi dikawal oleh 40 orang Quraisy. Maka orang yang pergi cuba bukan nak membebaskan kerana dia telah meninggal, dia telah wafat. Pergi buat turun mayat saja, Nabi telah menjanjikan syurga. Buat turun, pergi ambil buat turun saja. Bukan kata selamat, tak ada dah, meninggal dah, wafat dah. Cuma pergi masuk ke dalam kawasan Quraisy yang dikerumuni, dikawal oleh 40 orang. Bukan 40 orang penyambung ni, 40 orang ni, 40 orang Quraisy, kafir Quraisy ni. Maka 40 orang kafir Quraisy ni sentiasa menjaga mayat Khabib, tak mau beri buat turun. Itu cerita dia. Kemudian bila Zubair Al-Awwam bangun, kata ada ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah, biar aku pergi buat turun, biar aku pergi buat turun mayat Khabib wahai Rasulullah. Gitu. Kemudian bangun sahabat seorang lagi, bernama Al-Miqdad. Al-Miqdad kata, ana ma'ahu ya Rasulullah, aku akan bersama dia, bersama Zubair ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Jadi bila seorang sahabat tadi ditawarkan oleh Nabi untuk syurga, terus bangun menawarkan diri dalam bahaya, menawarkan diri untuk berhadapan dengan 40 orang yang sedang mengawal mayat, yang sedang mengawal jenazah Khabib yang sedang disalik tadi. Maka 40 orang tadi bukanlah orang sembarangan, bukan kuruh macam hang cangkur tu. Orang gagah, orang tentera Quraisy yang menjaga mayat Khabib tadi. Lalu Rasulullah menawarkan kepada sahabat, siapa yang boleh menurunkan mayat Khabib, dia akan baginya lahul jannah, baginya syurga. Lalu bangun Zubair Al-Awwam menawarkan diri, ana ya Rasulullah. Lalu Al-Miqdad juga bangun,
ana ma'hu ya Rasulullah. Aku bersama dia wahai Rasulullah. Nak pergi ambil mayat tu, nak pergi buat turun mayat, menggadarkan diri, menggadarkan nyawa. Sebab apa? Sebab nampak harga besar tawa. Kalau kata siapa boleh buat turun mayat, sepulang ambil sepulang, belanja ikan seluk tepung, dak padang ni, nak pergi 40 orang duk kawal. Tapi ni dak, lahul jannah, baginya syurga. Siapa boleh buat turun mayat Khabib, lahul jannah, baginya syurga, pasti masuk syurga. Masa pergi akak tangan tawa diri, Miqdad pula dak pasal-pasal lagi, bukan waris dia, bukan ada ipar ke benda, bukan, dak kena-kena, tapi kena persaudaraan secara Islam, sama Islam. Akak tangan lagi menawarkan diri untuk bersama-sama dengan Az-Zubair Al-Awwam, menyertai Zubair untuk menurunkan mayat atau jenazah Khabib. Lalu mereka pergi, dua orang ni pergi ke Mekah, dan memang mereka nampak mayat Khabib sedang disalib. Mayat Khabib sedang disalib, tergantung di kayu. Memang mereka nampak. Dan ketika itu mayat Khabib sudah meninggal dunia. Khabib sudah meninggal dunia lah. Ketika Az-Zubair dengan Al-Miqdad datang sampai di Mekah untuk melihat bagaimana keadaan Khabib ketika itu yang disalib, dan berita tadi sampai kepada baginda Rasulullah, dan Rasulullah menawarkan syurga bagi orang yang dapat menurunkan mayat Khabib tadi. Lalu mereka mendapati memang ada mayat Khabib yang tergantung yang sudah meninggal dunia. Dan ketika itu Khabib sudah wafat. Wa haulahu, dan sekitar dia ada 40 orang askar, 40 orang Quraisy yang sedang berjaga-jaga semua, yang sedang mengawasi mayat Khabib ni, tak mau beri orang buat lari. Lalu apabila mereka, yakni dua orang tadi, Az-Zubair dengan Al-Miqdad, apabila dia nampak orang Quraisy lala, orang Quraisy lala, duk cakap ke main daun ke, tak tahu lah, zaman dulu, tapi lala lah, tak sedar maknanya. Orang Quraisy ni tak sedar, dia lala. Apabila nampak Az-Zubair dengan Al-Miqdad ni, dia nampak lala ada orang Quraisy ni, dia pergi ke kayu tu, lalu dia mengambil, menurunkan mayat Khabib. Nah, keadaan lala orang Quraisy tu sepak lagi. Az-Zubair dengan Al-Miqdad, dia masuk ke kawasan tu dan menurunkan, buka mayat tadi, menurunkan mayat tadi, menurunkan jenazah Khabib tadi. Lalu apabila orang Quraisy ni, dia sedar tak ada mayat Khabib, dia terus kejar, jejak. Orang Quraisy ni dia diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kehebatan dia dapat jejak. Dia dapat jejak. Zaman dulu bukan ada selipar, ada cok tu saiz 9. Tahu dah ni poloh ni. Poloh pakai lipar cak ni 9 nampak tanah. Bukan gitu. Zaman dulu tak ada. Ada cok kasut kelak ke benda ke, ikut tapak pada pasir, leli nampak lah. Dulu tak ada nampak. Tapi jejak ni orang Quraisy dia tahu. Sebab tu malam hijrah tu dia tengok jejak, dia ikut. Tapi bila sampai di gua tu, dia tak nampak. Sebab Tuhan tutup penglihatan. Tak nampak, tak berasa nak tengok ke gua tu. Tempat bersembunyi di gua So tu. Jadi dia jejak dah. Dia dapat jejak Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar tu. Sebab dia ada ke kalangan mereka ni, dia pandai jejak tapak ni. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tutup penglihatan dia, tak berasa nak tengok ke gua So tadi. Gua So ni bukan macam gua kita, gua tipe dinding ni dia ada ke bawah. Mana boleh tengok bawah, nampak lah bawah tu. Bukan macam gua kita ni. Gua dia ke bawah gitu.
Jadi bila tak nampak, maka dia tak jumpa jejak tu. Sebab tu Sayyidina Abu Bakar kata iza ra'a, ataupun ayat lain sebut iza nazara ahaduhum tahta qadamaihi la ra'ana. Jika dia berasa nak tengok ke kaki dia, mana orang Quraisy kok lalu lalang tu berasa nak tengok ke kaki dia, nampak kita bawah ni Rasulullah. Nah, Rasulullah kata ma balu kasnaini Allahu salisuhuma. Jika ada dua benda dalam kepalamu, ingatlah Allah yang ketiga. Yakni Allah lah yang mengaturkan segala-galanya. La yudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Tidaklah penglihatan tidak meliputi Allah, tapi Allah lah yang menguasai penglihatan. Lalu apabila dia tengok mayat Khabib tak ada ni, dia jejak selalu. Lalu dia jumpa, dia kejar. Bila Zubair Al-Awwam ni, dia tengok belakang ada orang kejar, lalu dia buka ni. Dia orang bawa kuda kan, serebang dia tu dia tutup macam ninja tu. Bila orang kejar tu, dia tengok orang kejar, dia pun buka. Bila dia buka tu, dia berhenti dan dia letak mayat jenazah Khabib tadi di atas tanah. Apabila dia letak, tanah terus seduk. Sebab tu Khabib ni dia panggil Bali'ul Ard. Bali'ul Ard maknanya yang diseduk tanah, yang ditelang bumi. Bukan macam cerita Melayu tu telang bumi pasal deraka kemak tu. Tak, masuk bumi buka tenggelam pasal deraka kemak. Bukan. Ni jenazah yang mulia. Jenazah yang mulia yang mati syahid. Lalu bila Zubair Al-Awwam letak di tanah mayat Khabib, terus bumi telang terus. Zubair Al-Awwam sendiri dia tengok keadaan tu, di mana bumi tadi terus seduk telang mayat Khabib. Betapa mulianya Khabib ni, bumi seduk terus. Seduk terus mayat dia. Dan orang syahid tak payah tak payah sembahyang dah. Tak. Maknanya dia tanang, dia tak payah mandi dah. Dia tanang dengan tak payah mandi dah. Tanang dengan pakaian dia saja. Jadi bumi terus seduk. Bumi seduk terus. Lalu dia gelar Khabib ni, dia gelar sebagai Bali'ul Ard, iaitu orang yang ditelang bumi. Bumi telang selalu. Jadi Zubair Al-Awwam ketika itu dia buka muka dia khabar nama dia. Aku ni Zubair Al-Awwam. Dia khabar nama dia. Nama mak dia Sofiyah bin Abi Talib. Kalau mu mu pilih, dia kata. Zubair Al-Awwam ni merupakan orang Quraisy yang hebat lah. Orang bangsawan Quraisy, orang takut lah. Maknanya orang hormat lah keluarga dia ni, sebab dia daripada Abi Talib. Mak dia daripada Abi Talib juga. Mak dia anak kepada Abi Talib juga. Lalu bila dia mengaku dia Zubair Al-Awwam, orang senyap. Dia khabar mak dia sendiri anak Abi Talib, orang senyap. Lalu dia kata, mu nak kehinaan ke mu nak kemuliaan? Kalau mu nak kemuliaan, aku lepas. Tak? Aku lepas mu. Kalau mu nak kehinaan, aku bunuh lalu. Aku boleh bunuh mu hari ni. Lalu mereka katakan mereka pilih untuk berundur. Berundur, mereka pun lari meninggalkan Zubair Al-Awwam dan Al-Miqdad. Lalu apabila sampai di Madinah, Zubair Al-Awwam dengan Al-Miqdad jumpa dengan Nabi. Lalu Nabi mengesahkan bahawa dia dijami syurga, diberikan syurga kerana dapat menurunkan mayat Khabib tadi. Jadi betapa besarnya pengorbanan orang Islam menggadarkan diri dia kepada Allah. Yang pertama tadi, dia bukannya dia bunuh orang dalam perang Badar, maka dia diseksa. Kerana dia bunuh kerana Allah, maka anak orang tak diseksa tu Khabib. Diseksa dia tadi sampai mati, disalib begitu. Tapi macam mana keadaan dia? Keadaan dia Bali'ul Ard, iaitu ditelang oleh bumi. Bumi serak terus mayat dia, jenazah dia, bumi terang terus. Dah hak ni ada pasal, ada kena-kena ni tawar diri untuk menjatuhkan, menurunkan mayat ni. Dua orang ni
Tak kena-kena ni. Tak. Kerana ukhuwah Islam, kerana persaudaraan Islam, kerana taat kepada Nabi, jaga maruah Islam, menurunkan mayat yang sedang disalib, maka Nabi memberi janji syurga kepada Az-Zubair dan Al-Miqdad. Maka itulah antara kisah di mana orang yang menggadaikan, menjual diri dia ataupun membeli diri dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu raufum bil ibad. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat belah kasihan akan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala amat kasihan, belah kasihan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala sentiasa memberi rahmatnya kepada orang-orang yang beriman. Kadang-kadang kita buat satu perkara, bila tak sama kehendak kita, kita rasa Tuhan tak sayang kita. Tak. Kita rasa baik dari segi akal kita. Buat gini buat gini nega kita untung. Tapi tak jadi dengan hak kita nak. Tak sama. Kita rasa Tuhan tak sayang. Tak. Sebenarnya hak Tuhan beri tu dengan kasih sayang dia. Hak Tuhan beri tu dengan kasih sayang dia. Kita tak tahu. Kita tak tahu, kita rasa hak kita fikir dengan akal tu tepat. Tapi Allah lebih tepat lagi pengetahuan dia kepada kita. Mungkin kalaulah mungkin dengan jalan lain kita dapat keuntungan lebih besar daripada apa yang kita fikirkan. Dan mungkin dengan kerana itu kita tidak menjadi orang yang terlalu kaya dan sombong. Semua itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kepada kita lebih daripada kita kasih pada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab dia buat kita. Dia cipta kita. Kita kadang-kadang tak sayang mana diri kita, buat benda bahaya. Tak sayang mana, tak kasih mana pada diri kita. Tapi Allah mengasihi kita lebih daripada kita kasih kepada diri kita sendiri. Allah kasih kita lebih daripada kita kasih diri kita sendiri. Dan kasih sayang Allah itu tidak terbatas. Tapi tinggal lagi bagaimana kita sedar ataupun tidak. Sama ada kita sedar ataupun tidak, kasih sayang Allah pada kita besar. Tapi kalau kita sedar, maka kita akan rasa syukur. Kita akan rasa kasih balik kepada Allah. Sebab kita sedar kasih sayang dia besar, maka kasih sayang kita pun timbul kepada Allah. Tapi bila hati kita gelak gambar, tak nampak benda, hak molek Tuhan beri pun kita rasa tak molek. Hak kita nak saja, hak nafsu kita nak, kita kata molek. Maka hak Tuhan beri tak ada molek dah, tak ada kasih sayang dah. Dan sesungguhnya Allah itu Maha mengasihani akan hamba-hambanya. Wallahu alam, kita berhenti dulu pada malam ni. Kita akan sambung pada minggu-minggu yang mendatang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.